Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Okey, hari ni aku nak sambung balik cerita hari tu. So kalau nak refresh balik, korang tengok balik video hari tu dan baru tengok video ni. So tiba pada hari yang diorang percaya, hari perayaan St. James. Sebelum subuh lagi, Alfonso pun suruh askar-askar dia mendarat dekat dengan jabatan yang diorang aim tu. Diorang pun attack lah Melaka and terjadilah satu peperangan yang sangat sengit. Askar Melaka terpaksa juga berundur daripada jabatan tu sebab Sultan Ahmad cedera kena lembing Portugis. Lepas dah dapat conquer jambatan tu, Alfonso pun suruh askar dia bakau bandar Melaka. Dia nak suruh budak-budak dia mara lagi ke depan untuk tawan seluruh kota Melaka. Tapi askar Melaka terlalu kuat dan terlalu ramai. Tambah pula, askar Portugis dah lemau sebab tak makan daripada starting perang. Lepas tu cuaca pula panas terik. Baru dia tahu Melaka panas macam mana. Bukan dulu je, sekarang pun sama. So nak tak nak, diorang pun terpaksa patah balik ke kapal diorang sebab diorang dah tak boleh nak teruskan. Nak jaga jabatan tu pun diorang dah tak boleh. So attack yang first ni kira Portugis kalah lah sebab tak dapat nak teruskan. Sampai kan ada askar-askar Portugis pujuk Alfonso supaya stop sebab diorang rasa susah nak tawan Melaka ni. Diorang rasa Melaka terlampau kuat. Senang cerita kau attack Melaka, kau memang bodoh lah. Alfonso sendiri pun sampai rasa baik dia lost orang Portugis yang kena tangkap dalam penjara tu daripada dia hilang satu angkatan perang. Askar Melaka kuat nak mampus, standby je nak lawan balik. So berlakulah gencatan senjata selama lebih kurang 16 hari antara dua-dua pihak ni. Dalam masa gencatan senjata ni, diorang pun kumpul segala info, plan balik strategi diorang, kuatkan kubu masing-masing, pasal perangkap apa semua. Lepas serangan yang pertama ni, ramai pula pedagang luar yang suruh Sultan jangan lawan Portugis. Padahal sebelum tu, diorang yang suruh lawan. Apa benda lah. Ini semua takut hati diorang jahanam lah ni. Bila Sultan degil nak lawan juga, diorang pun mula tak support Sultan Melaka. Ramai yang belah tinggalkan Melaka and ada yang start khianat buat deal dengan Portugis. Alfonso pun start lah rasuah pembesar and pedagang asing yang ada dekat Melaka. Tapi ada juga pedagang asing yang offer pertolongan dekat Portugis. Antaranya pedagang daripada China. Alasan diorang kata Sultan Melaka tak layan diorang baik-baik. So diorang pun bagi tahu yang askar Portugis ni sikit sangat. Nisbah 1/19. Jauh beza tu. Memang susah lah kau nak conquer Melaka. So pedagang China ni suggestkan kat Portugis yang Melaka ni boleh kalah dengan cara kepung jalan darat and jalan laut supaya bekalan makanan tak masuk. So askar Melaka confirm lapau and tak ada tenaga. So disebabkan diorang dah tolong bagi info-info tentang Melaka dekat Alfonso, so pedagang Cina ni offer untuk bekerjasama untuk jadi satu tim untuk tawan Melaka. Tapi Alfonso dia tak nak tim dengan Cina ke dengan siapa-siapa ke, dia nak biar askar dia sendiri je yang pergi perang. Cuma satu je, Alfonso minta tolong dengan pedagang Cina ni untuk bagi pinjam kapal diorang sebab kapal Portugis tak power nak serang Melaka. Alfonso siap suruh pedagang Cina ni jangan campur and tengok je diorang attack Melaka supaya pedagang-pedagang Cina ni boleh ceritakan dekat Maharaja Cina tentang kehebatan Portugis. So kali ni disebabkan info-info daripada pedagang Cina, dia dah tahu berapa ramai askar yang Melaka ada, kat mana askar Melaka simpan senjata api. Satu lagi sebelum aku terlupa, seorang lagi orang penting yang khianat kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni is Utimur Raja, pedagang and orang besar Jawa. Dia ni orang kedua paling berpengaruh kat Melaka and ada 5 ke 6 ribu orang suruhan. Dia nak deal dengan Alfonso supaya jangan kacau dia and orang-orang dia. Alfonso pun setuju lah sebab Utimur Raja ni pengaruh dia kuat. Dia pun suruh Utimur Raja jangan tolong lagi Sultan Melaka protect Melaka sebab antara punca tentera Melaka ni kuat berpunca daripada askar-askar Jawa daripada Utimur Raja ni. Tapi Utimur Raja ni pun talam dua muka juga. Dengan Alfonso cakap lain, dengan Sultan dia lain. Pernah satu hari Alfonso mengamuk tau sebab dapat tahu orang Utimur Raja tolong Sultan buat kubu pertahanan. Tapi dia cakap semua tu muslihat supaya Sultan tak halau dia sebab dia bukan anak jati Melaka. So after dah dapat semua information yang penting ni, pada hari Jumaat 8 Ogos 1511, Portugis pun attack lagi sekali. Kali ni diorang datang dengan satu tim yang besar and perang kali ni lagi sengit daripada yang first. Sebab apa? Perang ni berterusan siang malam selama 10 hari. Lepas dah berperang setelah sekian lama, akhirnya Portugis dapat kontrol jabatan, dapat conquer masjid utama. So askar Melaka pun terpaksa berundur. Alfonso ni punyalah celaka, dia suruh askar-askar dia bunuh semua orang Melayu Melaka yang ada masa tu. Kesian tau, aku baca ada yang kena bunuh masa keluar cari makanan. Apa sial lah pangai dia ni. Lepas tu diorang rampas semua senjata and barang-barang rakyat Melaka. Tapi diorang tak kacau lah geng-geng Utimur Raja and Nina Catu, orang dalam kerajaan Melaka ni yang banyak tolong diorang. Tapi Utimur Raja ada datang minta maaf ke Alfonso sebab masa attack yang kedua dia bagi pinjam anak dia untuk tolong Sultan Melaka. Tapi dia kata sebagai balasan dia khianat Portugis, ramai orang dia mati and dia sendiri pun cedera parah. Alfonso
dimaafkan. Tapi kali ni dia suruh orang dia spy U Timuraja sebab takut U Timuraja ni buat hal lagi. Last U Timuraja kantoi kontak dengan Sultan Melaka sebab nak tolong Sultan Melaka dapatkan balik Melaka. Alfonso pun suruh askar dia bunuh U Timuraja dengan family dia sekali. Masa ni Sultan Melaka pun dah keluar daripada Melaka, lari ke Johor. So secara automatiknya Melaka dah kalah dengan Portugis. Sebelum Sultan Mahmud lari pula ke Kampar, baginda tabalkan anaknya Sultan Alauddin Yayat Shah II untuk jadi Sultan Kerajaan Johor Lama. And seorang lagi anak baginda Sultan Muzaffar Shah untuk jadi Raja kat Perak. So inilah dua kerajaan Melayu yang baru gantikan Kesultanan Melayu Melaka yang dah jahanam sebab Portugis. Begitulah kisahnya. Nampak tak? Kalau korang faham secara keseluruhannya, Melayu tak kalah dengan tenaga, kekuatan, kebijaksanaan atau teknologi. Tapi Melayu kalah dengan hasad dengki, tamak, rasuah and khianat.